Assalamualaikum dan hai, nama saya Nazira. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 risiko menggunakan media sosial bagi pendidik. Seperti yang kita tahu, media sosial ini adalah sesuatu platform yang digunakan oleh kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih terbuka dan secara global. Jadi media sosial ini digunakan dalam bidang pendidikan untuk pelajar-pelajar mencari maklumat dan juga informasi, dan juga mereka boleh berkongsi maklumat tersebut dengan orang lain secara lebih terbuka. Okey, antara risiko yang pertama bagi seorang pendidik apabila menggunakan media sosial adalah perlu menerima kritikan tersebut dengan secara terbuka. Jadikan kritikan tersebut adalah semangat untuk menghasilkan kandungan yang lebih menarik. Jadi seorang guru ataupun pendidik ini perlulah mencari konten-konten yang relevan dengan mereka punya audience. Jadi mereka perlulah mencari bahan-bahan yang lebih menarik dan juga menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu, kaedah-kaedah yang betul untuk untuk menghasilkan konten yang betul. Okey, seterusnya tidak berasa begitu tertekan untuk menghasilkan sesuatu yang sama dengan orang lain, kerana mereka memiliki cara mereka tersendiri apabila menghasilkan sesuatu konten. Jadi kita dengan cara kita tersendiri, tetapi mestilah berlandaskan dengan etika yang betul. Okey, seterusnya adalah keraguan dalam menggunakan media sosial. Itu membuat andaian tentang cara yang betul dan salah menggunakan platform media sosial. Apa yang kita perlu tahu adalah kita perlu tahu media sosial yang mana dan tujuan apa yang kita menggunakan tersebut. Kalau Facebook, sebagai contoh, kalau kita menggunakan Facebook, tujuan apa kita menggunakan Facebook? Adakah kita ingin menggunakan Facebook tersebut untuk berkongsi maklumat-maklumat yang kita rasa menarik tentang sesuatu mata pelajaran, ataupun kita ingin menggunakan Facebook itu untuk kegunaan peribadi, contohnya seperti berniaga ataupun mempromosikan produk-produk tersendiri. Jadi itu adalah salah. Sebagai seorang pendidik, kita boleh menggunakan media sosial tersebut untuk berkongsi maklumat-maklumat yang menarik, yang sahih kepada audiens. Okey, seterusnya adalah penghasilan kandungan media sosial yang tidak menarik. Okey, ini seperti apa yang saya telah beritahu sebelum ini, sama saja. Tapi apa lebih lagi, apa yang ditekankan di sini adalah kita perlu mengetahui target audience kita. Kita perlu tahu siapakah yang kita ingin kongsikan kandungan tersebut. Kita perlu tahu maksudnya kita perlu menganalisis terlebih dahululah target audience kita, supaya kita dapat cari bahan yang lebih relevan dan juga sesuai dengan mereka. Okey, apabila kita tidak menghasilkan konten yang menarik, jadi kita tidak dapat menarik minat untuk pihak-pihak yang terbabit untuk melihat apa yang kita kongsi. Okey, seterusnya adalah gangguan peribadi. Apabila seorang guru ataupun pendidik ini menggunakan media sosial, semestinya kita akan terdedah kepada umumlah. Jadi kita perlu tahu batas-batasnya, kerana apa yang kita kongsikan itu boleh mendatangkan ancaman dan juga boleh mendatangkan bahaya. Okey, jadi kita perlu sentiasa berwaspada apabila kita menggunakan media sosial. Seterusnya adalah terhad dalam menyampaikan sesuatu secara umum. Jikalau kita ingin menyampaikan sesuatu informasi itu, kita perlu tahu adakah informasi ini sesuatu yang sulit, ataupun informasi ini adalah informasi yang boleh dikongsi. Jadi kita perlu semak terlebih dahulu maklumat-maklumat ini, dan kita mesti tahu etika dan juga tata cara sebelum berkongsi sesuatu maklumat itu secara lebih terbuka. Dan saya juga ingin menekankan bahawa kita tidak perlu berkongsi dengan lebih umum ataupun lebih terbuka tentang maklumat-maklumat peribadi seperti alamat rumah ataupun nombor akaun, kerana ini adalah sangat-sangat berbahaya dan boleh mendatangkan ancaman kepada diri sendiri. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi tentang tata cara umum dalam pemilihan kandungan media sosial untuk kegunaan rasmi.
Yang pertama adalah pengesahan maklumat. Maklumat yang kita ingin kongsikan perlulah tepat, sahih dan tidak mempunyai sebarang unsur fitnah. Yang kedua ialah cara muat naik bahan. Bahan-bahan rasmi yang kita hendak muat naik perlulah disemak terlebih dahulu, mendapat pengesahan ataupun kelulusan daripada ketua jabatan di institusi pendidikan. Yang ketiga ialah perbincangan awam. Perhatian kita perlu beri terhadap setiap komen ataupun kenyataan ataupun maklumat yang dikongsi di media sosial untuk menjaga imej dan juga rahsia kerajaan. Okey, seterusnya ialah etika penggunaan media sosial oleh guru. Jadi guru ini boleh memanfaatkan media sosial ini secara positif dan banyak kegunaan. Antaranya adalah meningkatkan pengajaran dan juga pembelajaran untuk menambah baik kualiti sistem pendidikan dan juga cara pengajaran guru terbabit. Okey, yang kedua adalah membolehkan warga pendidik ini berkomunikasi secara pantas tanpa sempadan, boleh mencari pelbagai lagi sumber-sumber maklumat. Okey, seterusnya adalah menghubungkan guru dengan kumpulan sasaran secara meluas daripada pelbagai latar belakang. Okey, sekiranya terdapat kesilapan pada sebarang maklumat yang telah dihebahkan, hendaklah sebaik-baiknya mengakui pada umum, membuat pembetulan, memohon maaf kepada pihak yang berkaitan secara terus dalam laman sosial yang terlibat. Perkara-perkara yang dilarang untuk guru lakukan di media sosial. Yang pertama adalah mendedahkan maklumat rasmi yang terkandung dalam dokumen sulit ataupun dokumen terhad kerajaan kepada umum, memberikan atau berkongsi komen negatif tentang isu-isu yang melibatkan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, kepimpinan sekolah dan juga rakan sekerja. Seterusnya, membuat sebarang pernyataan yang boleh menjejaskan imej dan dasar kerajaan, fitnah atau hasutan, menyebarkan maklumat palsu, menyebarkan hasil kerja guru lain ataupun murid yang boleh mengaitkan, berkongsi kenyataan yang menyentuh isu-isu sensitif politik, agama dan juga kaum, melayan komunikasi yang dengan pihak yang agresif dan kasar, melibatkan diri dengan aktiviti yang boleh membawa kepada jenayah sosial dan seksual, melibatkan diri dengan perniagaan yang bahan-bahan yang berisiko, buruk ataupun berbahaya, melibatkan diri dengan aktiviti yang berisiko, buruk atau berbahaya, menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi semasa waktu pejabat. Okey. Seterusnya, itu sahaja yang saya ingin kongsikan tentang 5 risiko menggunakan media sosial bagi pendidik dan tata cara dan juga etika semasa menggunakan media sosial bagi seorang guru. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.